أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmatnya, anugerah iman dan Islam serta kehidupan yang penuh barakah ini, insya-Allah di pagi Jumaat yang mulia ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu yang kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita dinaungi dengan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga masa yang kita peruntukkan ini untuk sama-sama kita tambah ataupun kukuhkan lagi ilmu yang ada pada kita sehingga akhirnya kita memahami dan dapat menghayati matlamat sebenar kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini. Tidak ada tujuan lain melainkan untuk sentiasa dalam keadaan taat, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tindak tanduk dan aktiviti harian kita. Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan kuliah pagi Jumaat kita setiap pagi Jumaat 9.30 pagi, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama baca dan cuba untuk sama-sama kita tadabbur tentang satu surah daripada Al-Quran, surah yang pendek tetapi sebenarnya merangkumi, mengandungi terlalu banyak ilmu dan pengajaran serta ibrah dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Al-Kautsar. Cuma sebelum tu sebagaimana kita tahulah, sehari dua ni kita sibuk menyambut sambutan Hari Wanita Sedunia. Dalam Islam, sebagaimana kita tahu, Allah Ta'ala yang mencipta kita semua dan seluruh makhluk, termasuk kita manusia, sama ada lelaki dan perempuan. Dan apabila Allah Ta'ala cipta kita, makhluk yang cukup sempurna dan mulia ini, sama ada lelaki ataupun perempuan, adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara tujuan utama Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperbetulkan balik pemikiran manusia dalam dia menilai sesuatu perkara, termasuk dalam dia menilai kedudukan, kemuliaan seseorang itu bukan berdasar kepada jantina dia, bukan berdasar kepada keturunan dia, bukan berdasar kepada bangsa ataupun etnik, budaya dan bahasa,
Tetapi sejauh mana seseorang itu dia terjemahkan keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui keikhlasan, melalui amal soleh dan melalui qudwah hasanah, teladan yang terbaik yang dia boleh tonjolkan semasa dia hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa sahaja, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Ayat ini sudah cukup untuk menggambarkan tidak ada perbezaan jantina. Lelaki dan perempuan ini adalah ciptaan Allah SWT. Nak menggambarkan keagungan, kesempurnaan, kemuliaan penciptaan Allah Ta'ala. Sama ada kita lelaki ataupun perempuan, yang pentingnya sesiapa sahaja yang beriman kepada Allah dan beramal dengan amal yang soleh, dalam keadaan dia beriman, maka Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang setimpal, yang lebih baik, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, berbanding dengan amalan dia lakukan. Maknanya satu amalan, kebaikan yang dilakukan oleh sama ada lelaki ataupun perempuan, akan diganjari dengan balasan, dengan pahala yang sama, tanpa mulia jantina. Ayat ini sudah cukup untuk Allah Ta'ala gambarkan kepada kita tentang mulianya manusia, sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita perhati, sama ada kita ni lelaki ataupun perempuan, kita mempunyai tanggungjawab yang sama. Cuma mungkin di sudut keutamaan dia sedikit berbeza, tetapi setiap tanggungjawab dan setiap tugas, setiap amanah, setiap peranan itu boleh dimainkan oleh semua pihak, sama ada lelaki ataupun perempuan. Termasuk kalau kita perhati macam mana Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita, nak tunjukkan kepada kita kehebatan, kita kata satu-satu keluarga tu apabila masing-masing dapat laksana tugas dia, sama ada dia seorang suami ataupun dia seorang perempuan. Sebab itulah biasa kita dengar antara faktor kehebatan seseorang lelaki itu kerana di belakang dia ataupun di sebelah dia tu ada seorang wanita yang kita panggil seorang ibu, seorang isteri yang memberi dukungan sepenuhnya. Mana-mana tokoh-tokoh pemimpin yang hebat, biasanya di sebelah dia, di belakang tabir itu ada seorang isteri yang hebat, seorang wanita yang hebat. Begitu juga Amo boleh sebut, Amo biasa sebut, kalau kita tengok drama yang sekarang ni, sama ada kita sedar ataupun tidak, antara drama yang hebat adalah drama daripada Turki, mengesahkan seorang pejuang Islam yang bernama Ertugrul, iaitu ayah kepada Osman, pengasas khilafah Osmaniyah. Jadi banyak ramai pengkaji yang mengkaji sebab apa drama ni jadi hebat, ditonton oleh puluhan buah negara dan diterjemah dalam bahasa-bahasa dunia, sama ada bahasa Turki sendiri, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Urdu dan lain-lain, kerana ada faktor-faktor kekuatan tersendiri. Antaranya ialah kita tengok drama ni, dia tonjolkan gambaran sebenar kehidupan orang Islam ni, tidak sebagaimana yang ditonjolkan oleh dunia barat, yang menggambarkan Islam dan orang Islam ni adalah punca kepada keganasan. Mana-mana kita kata nak tahu mana pengganas, mana teroris, maka kita tengoklah pada orang Islam. Itu seolahnya gambaran yang cuba nak ditunjukkan oleh dunia barat.
ya kita tahu di atas asas kebencian dia kepada Islam itu sendiri, pertumbungan antara Islam dengan Kristian dan Yahudi, yang menyebabkan ramai di kalangan penduduk dunia ni, hatta orang Islam sendiri yang jahil tentang agama dia, dia menggambarkan Islam ni adalah agama yang menaja keganasan. Sebab itulah kita tak boleh nak berpegang pada Islam, kita tak boleh nak berpegang pada Al-Quran. Bahkan cendekiawan daripada negara Arab sendiri, negara Islam, kita kata sampai ke satu tahap, dia kata kita kena tinggal Islam dan kita kena ambil pemikiran cara hidup orang Barat. Sama ada yang betul ataupun yang salah. Sampai tahap tu. Sama ada yang manis, sama ada yang pahit, kita kena ambil belaka, kita kena telan belaka. Sampai pekat tu. Pemikiran orang Islam yang jahil, yang jauh daripada makna Islam yang sebenar. Jadi apabila musalsal ni, drama Ortogrol ni, dia tonjolkan sebenarnya kehidupan orang Islam ni jauh daripada yang digambarkan oleh dunia Barat. Yang menyebabkan ada di kalangan orang Barat sendiri yang tertarik dengan Islam. Dan kalau kita baca kisah-kisah, ada pun antara sebab musabab kita panggil, asbabnya antara punca dia tertarik dengan Islam ni apabila dia tonton drama Ortogrol ni. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam drama ni juga dia fokus tentang nilai-nilai mulia yang ada dalam Islam, terutamanya yang berkaitan dengan al-adl wal musawah, yang berkaitan dengan keadilan, yang berkaitan dengan persamaan, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, hatta sama ada dia Islam ataupun bukan Islam. Yang pentingnya keadilan dan persamaan itu mesti ditegakkan, dan ini ditunjukkan dalam drama Ortogrol. Dan dalam masa sama dia tekan juga unsur tunai janji, al-wafa bil ahd, tunai janji. Dan ini merupakan antara qiyam, nilai-nilai mulia yang ada dalam Islam. Menyebabkan kalau kita tengok antara faktor utama pemimpin Kristian, panglima perang dia yang bernama Iris, antara punca utama dia masuk Islam kerana apa? Kerana dia tertarik dengan Islam yang tunai janji. Walaupun orang Islam tu terpaksa berdepan dengan bahaya cabaran yang boleh meragut nyawa dia, tetapi kerana janji, dia tepati janji. Yang menyebabkan antara faktor panglima perang Kristian sendiri memeluk Islam. Kerana apa? Kerana dalam drama ni dia tunjukkan nilai-nilai mulia yang ada pada Islam, antaranya al-wafa bil ahd, tunai janji, al-adl, tentang keadilan yang ada dalam Islam, sama ada orang Islam sama ada non-Muslim sendiri akan mendapat keadilan Islam, dan al-musawah, persamaan dalam hak-hak tertentu yang telah ditentukan, yang diputuskan. Yang ketiga juga, antara faktor juga drama ni menunjukkan apa? Kerana dia tonjolkan dalam drama ni tentang ajaran Islam yang sebenar, amalan-amalan ibadat khusus yang perlu dilaksanakan oleh semua orang Islam. Contohnya dalam drama ni dia tunjuk macam mana Ortogrol dan sahabat-sahabat dia, rakan-rakan seperjuangan dia, walaupun dalam keadaan yang sukar, dia jaga kefarduan dia, kewajipan. Contohnya dia sentiasa tunjukkan dalam keadaan solat, bersembahyang, dalam keadaan sentiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara faktor-faktornya. Yang seterusnya, macam mana ia tunjukkan dalam drama ni tentang mada al-insijam wal ikhlas, keikhlasan, kesetiaan, kebersamaan antara pemimpin dengan tenteranya, antara Ortogrol dengan sahabat-sahabat yang rapat.
Kalau dalam drama tu dia tunjukkan sahabat-sahabat dia yang rapat, macam contohnya nama Bamsi, nama Turgut, nama Dogan, nama Abdul Rahman. Macam mana mereka ni kalau persahabatan berdasar kepada ukhuwah Islamiah yang sebenar. Bagaimana kalau perjuangan tidak ada kepentingan peribadi dan kelompok, melainkan nak tunjukkan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita tengok antara faktor utama juga drama ni ada keunikan, ada kelainan dia adalah dia tonjolkan peranan wanita. Sebab berkaitan dengan nak sambut Hari Wanita Sedunia ini. Peranan wanita dia panggil bisurah qawiyah, dengan gambaran yang hebat, yang kuat, sehingga digambarkan macam mana wanita juga bersama dengan lelaki dalam termasuk menguruskan satu-satu keputusan besar dalam kabilah mereka, menentukan masa depan dia dan Islam, dan dia tunjukkan macam mana wanita juga terlibat. Sebahagiannya dalam siri-siri peperangan terlibat. Jadi ini antara faktor-faktor yang dikaji oleh pengkaji menyebabkan dia tengok mana peranan wanita dan boleh menukar gambaran terutamanya non-Muslim terhadap Islam itu sendiri. Inilah kita panggil antaranya setiap orang sebenarnya, orang Islam ni mengikut kepakaran masing-masing, mengikut bidang masing-masing, termasuk dalam bidang kesenian contohnya. Macam mana nak tunjulkan peranan kesempurnaan Islam ini melalui bidang kesenian. Termasuk menggambarkan Islam ini salah satu sistem hidup yang begitu sempurna untuk kemakmuran segagak untuk dunia ini melalui pementasan, melalui filem, melalui drama. Tidak hanya semata-mata untuk hiburan semata-mata. Yang mana kalau kita terlalu fokus kepada hiburan, dia boleh menjadikan manusia ni leka, kita panggil. Leka sehingga lalai. Lupa kepada Allah SWT, lupa kepada tanggungjawab dia. Ini yang boleh kita tunjukkan, termasuknya mukaddimah berkaitan dengan sambutan Hari Wanita lah. Baik, kita masuk kepada tajuk kita, surah Al-Kautsar ini. Surah yang ringkas, yang pendek, tetapi sebenarnya merangkumi banyak pengajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya orang yang bencikan engkau, wahai Muhammad, dialah yang terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diingininya. Terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ayat yang ringkas, tetapi sebenarnya sudah cukup untuk mengurus kehidupan kita semasa kita hidup atas dunia ini. Baik, kalau kita tengok buku ni di muka surat 84, penggayaan kedua, dia nak cerita antara tujuan surah ataupun ayat ini diturunkan adalah untuk tasliyah, dia kata. Kita panggil sebagai hiburan, sebagai bentuk kegembiraan, fokus kepada jiwa Nabi kita Muhammad SAW untuk menghilangkan rasa sedih dia kerana perkara-perkara yang menimpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita tengok dalam ayat ini antara faktornya kerana ya, kita tahu kita hidup atas dunia ni tujuannya Allah Ta'ala nak uji kita.
Dan bentuk ujian tu Allah Ta'ala tunjulkan antaranya dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita rasa kita ni banyak berdepan dengan cabaran, ujian dalam kehidupan, kita kena ingat Nabi kita Muhammad SAW lagi banyak ujian dia, lagi berat ujian dia ditempuhi. Termasuk Allah Ta'ala uji dia ni di sudut kematian anak-anak dia. Semasa dia kecil. Semua 4-5 orang anak-anak dia tu mati belaka masa kecil. Kecuali seorang je, Fatimah. Yang dapat hidup agak lama, mati selepas Nabi SAW wafat. Tapi kebanyakannya termasuk anak-anak lelaki semua sekali mati, menyebabkan orang kafir Quraisy ni dia buat nganying lah kita panggil. Dia perlekeh, dia kata dengan ucapan-ucapan, ungkapan yang untuk menghina Nabi kita Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab dia panggil abtar. Maknanya antaranya orang yang putus waris kalau Kelantan panggil. Maknanya tidak ada zuriat. Dan dia kata dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni akan berakhir kerana tak ada orang yang akan sambung. Anak zuriat dia tak ada, semua mati belaka. Iaitu antara faktor turunnya ayat ini untuk tasliyah kita panggil, untuk hiburan, untuk mengembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya banyak selain daripada ayat ni, dia merupakan tasliyah kepada Nabi. Maknanya apabila turun ayat ni, Nabi Muhammad SAW baca dan hayati, dia sebenarnya melahirkan rasa tenang, rasa gembira. Bahawasanya perjuangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni adalah perjuangan yang benar. Perjuangan yang dinaungi oleh Al-Khaliq, pencipta iaitu Allah SWT. Dan sebenarnya kalau kita perhati banyak juga ayat-ayat yang lain juga, termasuk dan surah Ad-Duha sebenarnya kalau kita perhati. Ini juga bentuk tasliyah Allah Subhanahu Wa Taala. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni tidak tinggal Nabi Muhammad SAW dan tidak benci pada Nabi SAW sebagaimana tuduhan orang kafir Quraisy, orang yang syirik, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hal sebenarnya melalui ayat ni, melalui ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dia nak pertegaskan macam-macam mana pun kehidupan akhirat lebih baik. Jauh lebih baik berbanding dengan kehidupan dunia. Artinya Islam ni nak cerita kepada kita, walaupun kita hidup atas dunia ni penuh dengan ujian contohnya, tapi kita kena yakin sepenuh. Kehidupan sebenar kita adalah kehidupan akhirat. Nikmat sebenar yang Allah Ta'ala nak sedia kepada kita adalah nikmat yang kekal abadi di akhirat kelak. Itu maksud walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, aku akan beri kepada kamu nikmat yang banyak dan kamu akan redha dengan pemberian aku. Antara nikmat Allah Ta'ala yang dia bagi khusus kepada Nabi Muhammad SAW, alam yajidika yatiman fa'awa, tidakkah mu semasa sebut atas dunia mu termasuk dapat golongan yatim fa'awa, maka aku lindungi kamu. Wa wajadaka dhallan fahada, kamu dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kesamaran nak pilih jalan macam mana, maka Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna, mu hidup dalam keadaan kekurangan, maka aku cukupi kepada kamu. Jadi apa yang patut kamu buat? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ayat ni juga surah Ad-Duha menggambarkan tasliyah, hiburan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya dalam masa sama dia juga beri dorongan, beri motivasi kepada kita sebenarnya apabila kita beramal dengan ajaran Islam, apabila kita termasuk golongan individu yang berusaha untuk menyebarluaskan ilmu Allah, hidayah Allah kepada seluruh alam ini. Dan apabila kita berdepan dengan ujian, maka kita baca ayat-ayat ini, dia boleh bagi ketenangan kepada hati-hati dan jiwa-jiwa kita.
Begitu juga sebenarnya sesuai dengan bulan Rejab ni kita sambut peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana kita tahu juga antara faktor utama Isra' dan Mi'raj ni adalah untuk tasliyah, untuk menghiburkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku banyak peristiwa besar yang mengundang kesedihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matinya pak saudara dia tepat, maknanya kita panggil berlindung, matinya isteri dia Sayyidah Khadijah, dan peristiwa yang kita panggil dahsyat jugalah yang menyayat hati, sambutan orang Taif, kaum Bani Thaqif terutamanya kepada dakwah yang cuba nak dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita kata Nabi ni seolah tak ada lagi tempat nak bergantung. Jadi apabila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni merupakan satu hadiah yang besar lah, satu mukjizat yang besar selepas pada Al-Quran. Antara faktornya untuk menghiburkan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam masa sama kita tahulah antara pengajaran besar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh hamba-hamba dia, umat Nabi Muhammad SAW, hadiah yang paling sempurna, iaitu bentuk ibadat yang paling lengkap, yang paling sempurna untuk kita takbirkan ubudiyah kita, pengabdian diri kita. Macam mana cara kita nak takbir ibadat yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala tunjuk secara lengkap, iaitu solat melalui ibadat semaya. Sebab itulah semaya ni, solat ni kita kena betul-betul jaga, dan kita kena rasa ini satu nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala, dan dia merupakan keperluan kepada kehidupan kita, kepada jiwa kita, untuk kita mendapat motivasi, untuk kita mendapat ketenangan, untuk kita mendapat pahala yang banyak melalui antaranya ibadat solat. Baik, itu antara tujuan ayat ini diturun, untuk tasliyah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab kita tahu kewajipan seorang Nabi, dia kata, adalah untuk tabligh. Itu tujuan utama, untuk menyampaikan ajaran Allah kepada semua manusia. Jadi hajat di hati termasuk Nabi kita Muhammad SAW, supaya manusia boleh terima lah, sebab benda comel, benda molek. Kita tengok kalau atas dunia ni, Allah Ta'ala cipta kita dengan sempurna, kemudian Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kemudahan-kemudahan asas yang kita panggil hak asasi manusia, yang manusia nak, termasuk untuk memenuhi keperluan kehidupan dia, maka Allah Ta'ala cukupkan semua sekali. Jadi kalau atas dunia Allah Ta'ala bagi yang terbaik, apatah lagi kita fikir secara logiknya di akhirat kelak, tentulah Allah Ta'ala akan sedia yang lebih baik. Sebab itulah termasuk Nabi Muhammad SAW, harapan dia supaya semua orang boleh dengar dan semua orang boleh terima dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengoklah macam mana penerimaan manusia, termasuk di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga yang melawan, ada juga yang tak boleh nak terima, bahkan ramai menyebabkan Nabi ni rasa sedih lah dengan ujian-ujian, cabaran-cabaran, fitnah yang dilempar kepada Nabi kita Muhammad SAW, termasuk berkenaan dengan kematian anak-anak Nabi ni semasa kecil lagi, yang kita panggil abtar, yang menyebabkan Nabi, sebab kita tahu dia juga manusia, dia ada hati perut, kita panggil, ada perasaan suka, ada masa sedih. Jadi kalau terlalu banyak cabaran-cabaran, ujian, fitnah ni, tabiat manusia memanglah rasa sedih. Jadi sebab itulah muka surat 86 tu, Allah Ta'ala tahu Nabi sedang rusing. Sebagai seorang manusia, maka ada masanya Nabi rungsing, dan ada masanya dia gembira. Ada masa dia seronok, ada masa dia berduka cita. Maka turunlah ayat dari langit untuk tasliyah, hendak hiburkan hati Nabi.
Maknanya di sini juga kita boleh ambil pengajaran hidup atas dunia ini perlukan hiburan. Maknanya Islam ni sebagaimana Tok Guru terjemuh dia syarah tu, dia kata kalau kita kata sebut Islam ni terlalu banyak benda hak tak boleh berbanding dengan benda hak boleh, maknanya tak kena alik kita, bukan tak kena alik Islam. Islam ni terlalu mudah sebenarnya. Sebab dia memenuhi fitrah manusia tu sendiri. Dia kena dengan fitrah manusia. Mana-mana hak manusia fikir, dia nak memenuhi hasrat kehidupan dia dan tidak memberi mudarat kepada kehidupan dia, tidak memberi mudarat kepada tubuh badan dia. Biasanya kita tengok Islam ni dia benar. Dia izin. Sebab itulah dalam kita berdakwah, kita jangan utamakan Islam ni hukumnya gini-gini. Seolah banyak benda hak tak boleh. Sedangkan dalam Islam ni banyak benda hak boleh berbanding dengan tidak boleh, termasuk dalam urusan hiburan. Sebab kita tahulah tabiat manusia ni. Ertinya Islam ni dia buka ruang kepada manusia untuk menikmati kehidupan dia ni. Islam ni kita panggil dia layani naluri manusia. Fitrah manusia termasuk hiburan. Kalau kita perhati, cuma secara umumnya jangan sampai ke peringkat melalaikan. Sebab itulah setiap orang ni dia ada passion dia masing-masing. Dia ada minat kecenderungan masing-masing. Ada orang dia suka melancong. Ada duit dia melancong. Kalau ada duit banyak tak ada masalah lah. Kalau tak ada duit banyak pun kadang-kadang dengan sebab dia suka melancong, ada duit lebih sikit dia melancong. Melancong negara tu, melancong negara ni, dia seronok. Tambah-tambah zaman sekarang ni. Gimana-mana pun selfie, bagaimana pun ambil masuk viral dalam internet. Lagilah menyebabkan minat dia nak melancong tu tinggi. Walaupun duit tak berapa ada. Contohnya. Lagilah nak memenuhi minat masing-masing. Ada orang yang minat mendaki. Mana ada bukit, mana ada gunung, semua dia nak ukah belaka, nak panjat belaka. Lagilah. Sanggup habis duit. Beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu kadang-kadang. Kerana nak memenuhi minat dia. Islam tidak larang. Begitu juga ada orang yang minat pada sukan. Gak sukan pula macam-macam jenis. Lagi lama dunia ni lagi banyak jenis-jenis sukan. Kalau dulu hak utama gak hak asas lah ni macam-macam jenis sukan. Orang boleh pastikan macam mana sukan baru ni boleh dipertandingkan. Buat peraturan-peraturan minat sukan. Ada minat berenang, ada minat badminton, ada minat macam-macam, ada minat bola. Hatta hak tak pandai main sikit abuk pun suka dia pada sukan. Sokong tu gak negara ni, sokong kelab tu kelab ni lagilah. Ada orang minat hiburan. Semua nama penyanyi, semua nama apa dia ingat belaka dia lagilah. Ada orang minat makan, semua jenis lagi. Cuma Islam ajar semua benda mesti berpada. Tidak sampai ke peringkat kita melancong ni, contohnya, sehingga kita lupa Allah Ta'ala. Tinggal semayabat. Tinggal tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Tinggal tanggungjawab kita terhadap anak-anak, contohnya. Begitu juga minat kita pada mendaki. Sampai peringkat tak kerja, sampai peringkat abai tanggungjawab kita tak boleh. Begitu juga dalam makan minum, begitu juga dalam kita bersukan, begitu juga dalam hiburan, yang pentingnya tidak sampai ke peringkat melalaikan. Kalau kita bersukan ataupun hiburan contohnya, sampai peringkat kita lalai. Hatta minat sangat hiburan ni, dalam kita nak bermunajat kepada Allah Ta'ala pun nak kait juga dengan hiburan. Itu tak boleh lah. Jadi melalaikan tak boleh. Nak rayaknya, kait dengan tasliyah ni, benda ni dia memenuhi naluri kita manusia. Begitu juga sebab Allah Ta'ala yang cipta kita manusia, termasuk dia yang cipta Nabi Muhammad SAW, dia tahu apa yang dialami oleh hati seorang Nabi, seorang manusia ni. Cuma lebih dia dilantik oleh Allah Ta'ala secara rasmi sebagai hamba Allah Ta'ala yang menerima tanggungjawab yang besar, yang mulia untuk menyebarkan dakwah Islam yang kita panggil seorang Nabi, seorang Rasul. Jadi antara faktor. Jadi kita sendiri pun sebenarnya apabila kita berdepan dengan ujian, dengan cabaran, kesedihan ke, antaranya ayat-ayat ni lah yang kita boleh baca. Surah-surah ni lah yang kita sebut berkaitan dengan tasliyah ni. Kita baca, kita ulang, kita cuba fahami
makna dia dan kita cuba hayati dalam kehidupan kita sebenarnya. Kalau kita buat benda betul, kalau kita buat benda yang kena dengan kehendak Allah Ta'ala, tapi kalau kita berdepan dengan ujian, apa saja ujian, sebenarnya ayat-ayat inilah yang boleh menenangkan hati kita sebenarnya. Orang panggil jenera, tidur tu boleh jenera dengan baik. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, inna a'tainaka. A'taina ni maknanya Allah Ta'ala anugerahkan. Allah Ta'ala beri khususnya kepada Nabi kita Muhammad SAW ni Al-Kawthar. Al-Kawthar ni dalam bahasa Arab benda yang banyak. Kathirun kita kata. Kathir, banyak. Lebih banyak, aksar. Lebih banyak. Daripada hak banyak tu, lebih banyak lagi, aksar. Kalau lebih banyak pada banyak, seolahnya Al-Kawthar. Kawthar ni memang banyak betul. Macam kalau nikmat Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tak boleh nak bilang sesak nikmat. Nak bilang pun tak boleh. Terlalu banyak. Ini antara makna Al-Kawthar. Dan kita tahulah, A'tayna ni, kalau dalam bahasa Arab dia fi'il madhi. Dia cerita benda hak lepas dah. Gambarannya, Allah Ta'ala nak royak, hak lepas dah ni, dia nak gambarkan, memang Allah Ta'ala akan bagi. Memang Allah Ta'ala telah bagi, akan bagi, dan pemberiannya berterusan. Maksud berterusannya bukan setakat atas dunia. Dia berterusan sampai ke akhirat dan kekal abadi selama-lamanya. Ini antara makna Al-Kawthar. Ini antara makna inna, dan sesungguhnya Allah Ta'ala nak takkid, nak kukuhkan lagi. Kalau dia kata dia akan bagi, memang dia akan bagi sungguh. Dan dia telah bagi pun. Dan pemberian ni berterusan sampai ke akhirat dan pemberian tu kekal abadi. Inna a'tayna kal kautsar. Itu antara makna dia. Cuma kautsar ni ulama dia syarah terlalu banyaklah sebenarnya. Dan pemberian Allah Ta'ala ni sebenarnya kalau kita perhati, pemberian yang hakiki adalah pemberian yang tidak putus. Kalau kita perhati, mana-mana pemberian yang putus bukan pemberian yang sebenar sebenarnya. Dia hanya berbentuk sementara. Artinya segala nikmat yang kita perolehi masa kita hidup atas dunia ni bukan lagi pemberian yang sebenar daripada Allah Ta'ala. Memanglah kehidupan ni adalah anugerah pemberian daripada Allah. Kita sihat, kita boleh makan minum, kita boleh melancong, kita boleh bersukan, kita boleh hiburan melalui telinga kita lah, apa semua sekali. Semua itu adalah nikmat pemberian daripada Allah. Tetapi hakikat sebenarnya bukan pemberian yang hakiki. Sebab apa? Sebab dia terputus. Maksud apa terputus? Apabila manusia mati. Apabila mati, habislah. Banyak mana nikmat kita, banyak mana kesihatan kita, banyak mana apa yang kita perolehi daripada Allah Ta'ala, semuanya terputus apabila mati. Sebab itulah ramai manusia termasuk hamba apabila sebut mati ni pakat takut belaka. Kalau boleh tak si mati. Kalau boleh nak hidup atas dunia ni sampai 1000 tahun. Sebagaimana orang Yahudi contohnya. Tapi tidak gitu. Semua manusia akan mati. Jadi gambarannya, pemberian yang sebenar daripada Allah adalah pemberian yang tidak putus. Tidak ada pemberian atas dunia ni yang tidak putus. Artinya pemberian yang sebenar adalah pemberian di akhirat. Yang tidak putus. Artinya kita nikmati nikmat Allah Ta'ala atas dunia ni dan kita kena ajah supaya nikmat ni berterusan sampai ke akhirat. Artinya kita kena urus pemberian ni dengan cara yang terbaik. Mengikut kehendak Allah SWT. Patut kita taat, patut kita syukur, patut kita beriman, patut kita beramal dengan amal yang soleh. Patut kita urus akhlak jiwa kita, supaya kita berakhlak, berjiwa dengan jiwa seorang Muslim, seorang mukmin yang sebenar. Supaya pemberian nikmat yang kita perolehi sekarang ni berterusan sampai ke akhirat. Ini antara maksud inna a'tainakal kautsar. Jadi pemberian ni, kalau kita perhati, ulama kata terlalu banyak sebenarnya pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ada disebut ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha
baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim apabila dia sesar bina Kaabah dengan anak dia berdoa kepada Allah supaya jadikan Mekah ni, tanah haram ni, tempat yang aman, rakyat dia yang duduk di situ, hamba-hambamu yang duduk di Mekah ni dalam keadaan aman, dapat rezeki yang luas daripada Allah, terutamanya yang beriman dengan Allah dan yakin tentang akhirat. Allah Ta'ala kata, qala wa man kafar. Begitu juga ya kehidupan secara umumnya, keselamatan, keamanan ni dan rezeki yang melimpah ruah ni, Allah Ta'ala bagi belaka orang yang beriman dan orang yang kufur pada dia pun masa duduk atas dunia. Wa man kafar fa umatti'uhu qalila. Tapi yang perlu kita yakin adalah nikmat atas dunia ni dia terputus. Bolehlah manusia yang beriman termasuk yang tidak beriman ni nak menikmati anugerah nikmat Allah Ta'ala ni dalam tempoh yang tertentu. Fa umatti'uhu qalila, dalam tempoh yang singkat. Thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Tetapi akhirnya yang kufur kepada Allah, yang buat amalan-amalan kejahatan, keburukan, maka dia akan mendapat azab daripada Allah SWT. Wa bi'sal masir. Kesudahan yang begitu buruklah bagi manusia yang kufur kepada Allah SWT. Artinya nikmat atas dunia ni yang Allah Ta'ala beri kepada semua manusia, tetapi dia terputus. Nikmat yang tidak terputus ni bagi orang yang betul-betul beriman dengan Allah, orang yakin dengan akhirat, dan semasa dia hidup atas dunia ni, dia takbirkan keimanan dia tu melalui amal soleh antaranya. Dan semua yang dia buat ni, semua lillahi ta'ala. Baik, Al-Kautsar ni, dia memberi maknanya banyak. Ada ulama kata Kautsar ni, ya semua sekali nikmat yang begitu banyak. Maknanya kita sebut tadi, banyak ni kathirun dalam bahasa Arab. Banyak. Banyak, lebih banyak pada banyak biasa, aksar, lebih banyak. Lebih banyak pada lebih banyak ni Kautsar. Inilah inna a'tayna kal kautsar. Ada yang terjemah Kautsar ni an-nubuwah. Nikmat kenabian ni sebenarnya besar. Ada yang kata Al-Kautsar ni as-salawat al-khams. Sembahyang fardu yang 5 ni merupakan nikmat yang agung. Ada yang kata Kautsar ni Al-Quran tu sendiri. Ada yang kata ilmu dan hikmah. Ada yang kata Kautsar ni maknanya sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun ramai yang menentang, tapi ramai juga yang beriman, yang setia, yang sanggup berjuang bersama dengan Nabi. Ini pun satu nikmat Al-Kautsar juga. Macam-macam lah. Tetapi asasnya Al-Kautsar ni adalah ulama kata Kautsar ni adalah telaga untuk kita nikmati minuman Allah Ta'ala di akhirat kelak, yang menyebabkan seteguk kita minum sepanjang zaman, sepanjang kehidupan kita tidak akan dahaga. Maknanya satu nikmat yang besar lah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang yang bincang sama ada Al-Kautsar dengan Al-Haud, kolam. Ya, ada orang kata Haud ni dia di luar syurga. Ada orang kata, ulama kata macam tu. Maknanya sebelum kita masuk syurga ni, kita tahulah macam mana selepas pada kita dibangkitkan daripada kubur ni di alam mahsyar, tempoh yang begitu terlalu lama. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu tempohnya, masanya, duduk di padang mahsyar tu dengan panahnya, dengan susahnya. Jadi mana-mana orang beriman, beramal soleh, maka dia ada peluang untuk minum di kolam ni. Yang mana kolam ni sama ada Haud ataupun Kautsar ni, bekah-bekah dia pun melebihi bintang-bintang di langit. Yang mana kita tahulah bintang tu bilangnya dia berbilion, kita tahu terlalu banyak. Jadi orang yang beriman dengan iman yang sebenar, orang yang beramal dengan amal yang soleh, sentiasa taat kepada Allah, dia akan dapat menikmati nikmat yang Allah Ta'ala sediakan.
Itu antara makna inna a'tainakal kautsar. Sebab itulah kalau dalam buku ni kita kena yakin Kautsar ni juga dalam muka surat 88 tu dia berkait dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia begitu sempurna. Al-Quran tu sendiri begitu sempurna. Baik, muka surat 87 sebelum tu Al-Kautsar ni, kalau dalam buku ni dia kata, aku telah beri kepada kamu kebajikan yang terlalu banyak. Perenggan akhir tu, sebanyak mana yang Al-Quran ajar, semuanya adalah kebajikan belaka. Semua ayat-ayat Quran ni, dia merupakan mukjizat, dia merupakan kebaikan belaka, kebajikan belaka. Al-Quran itu sendiri mengandungi Al-Kautsar, hidayah Kautsar, doa Kautsar, syariat masuk dalam makna Kautsar. Kisah-kisah yang ada dalam Quran, Kautsar, dan pujuk rayu yang Kautsar. Semua ayat Al-Quran menjurus kepada Al-Kautsar. Tidak ada sahabu, maknanya tidak ada satu pun yang disebut dalam Al-Quran yang tidak bersifat Al-Kautsar, ataupun yang menjadi laknat. Tidak ada. Kalau kita nak berpegang pada Kautsar ni adalah nikmat Al-Quran, sebenarnya sudah cukup. Kalau kita nak pegang pada makna Al-Kautsar tu adalah nikmat yang tidak terhingga, iaitu Al-Quran yang menjadi panduan kehidupan manusia atas muka bumi ini. Jadi orang-orang yang mengatakan syariat Tuhan seperti hukum hudud atau mana-mana syariat ini menyusahkan, maka dia kena berfikir dua kali. Akhirat kelak jangan berjumpa gerah, jangan berjumpa dengan celaka lah. Di atas dunia ini sudah gerah, buku calana kelang kabut, tidak habis-habis tanpa penyelesaian. Maknanya khususnya kita orang Islam ni, kita kena yakin betul-betul Quran ni adalah hidayah daripada Allah. Dia Quran ni boleh menyelesaikan segala permasalahan manusia atas dunia. Syariat Islam ni adalah syariat yang sempurna, termasuk dia sentuh tentang hudud. Cuma bila sebut hudud ni, kita kena fahamlah, apabila kita cakap bab hudud, maknanya salah satu juzuk kecil dalam syariat Islam secara keseluruhan. Jadi kalau manusia boleh yakin dan laksana syariat Allah Ta'ala, alhamdulillah, itu yang sebaik mungkin. Kalau manusia masih tak yakin, menjadi tanggungjawab kita untuk perkenalkan Islam ni, dia merangkumi keseluruhan kehidupan, tetapi dengan cara yang betul, dengan cara yang sebenar, yang kita panggil tak perlu kita nak mempolitikkan isu hudud ni. Contohnya termasuk isu hudud. Maksud mempolitikkan maknanya kita bercakap suatu benda, bukan kita fikir tentang kebaikan Islam, tapi kita lebih fikirkan dia sesuai ke tak, dia memberi keuntungan ke tak kepada kelompok kita. Itu kita panggil mempolitikkan. Jadi kita kena sama-sama fikir balik supaya yang pentingnya apa saja hukum Allah Ta'ala sepatutnya kita bentangkan dengan sebaik mungkin, dengan uslub yang sesempurna mungkin, supaya manusia ni akhirnya dia boleh terima bahawasanya Islam ni bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk tempat dan masa tertentu, tetapi dia adalah kebaikan hidayah untuk seluruh alam ini. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Quran ni bukan untuk mencelakakan manusia, bukan untuk menyusahkan manusia. Kalau manusia rasa susah tu, dia kerana faktor-faktor antaranya kerana mungkin dia mendapat kefahaman yang silap, ataupun dia tu sendiri jahil tentang Al-Quran, tentang Islam tu sendiri, ataupun dia tidak mendapat hidayah daripada Allah SWT. Yang pentingnya kita manusia ni, kita kena yakin Quran bukan untuk menyusahkan manusia, sehingga kita tak nak baca Quran ke, sehingga kita tak nak belajar Quran ke, sehingga kita tidak dapat nak ambil ilmu dan kefahaman hidayah Allah Ta'ala daripada Quran ke, dengan sebab kita rasa menyusahkan. Tidak sebenar. Hak sebenarnya kita kena yakin punca perbalahan manusia, punca kelang kabut, punca huru hara,
punca segala masalah adalah kerana kita tidak berpegang dengan ajaran Islam yang sebenar yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita boleh kecek, kita boleh sebut, kemudian kita kena hayati kefahaman kita, kena betul, kena benar sebagaimana kefahaman yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tahu? Kita kena baca Quran. Kita tengok makna-makna Quran yang telah diterjemahkan, yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama muktabar, oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Sudah cukup. Dan pandangan-pandangan terkini daripada ulama-ulama semasa yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran. Begitu juga kita boleh faham Islam ni sebagaimana yang datang daripada hadis-hadis Nabi yang maksur, yang sahih. Maknanya hadis Nabi yang sahih yang memang keluar daripada mulut Nabi SAW sendiri. Begitu juga kita boleh faham Islam ni apabila kita baca sirah Nabi kita Muhammad SAW. Ini antara makna Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Jadi Islam ni dia menyeluruh. Kita tak boleh nak bawa Islam ni dalam acuan kita. Dalam mengikut bangsa tertentu ke. Sehingga sekarang ni manusia tak sesat-sesat masalah bangsa. Dan memang tidak akan sesat. Kita nak bawa Islam tetapi melalui kefahaman sempit kita. Bahawa Islam ni hanya untuk orang Arab saja. Jadi kena ikut Tok Arab. Apa saja yang Tok Arab buat, zaman dulu ke zaman sekarang ni kita kena ikut. Tok Arab agak memang letih sekarang ni lah. Kita nak cari sebuah negara yang betul-betul boleh tonjolkan akhlak Islam yang mulia, memang susah. Memang susah. Bahkan nama sebut tadi, musalsal, drama Ortogro ni, ada sebuah negara Arab tu, tuk peti dia, maknanya pejabat mufti dia, memfatwa haram. Kita tengok drama Ortogro ni. Sebanyak-banyak filem Arab yang kalau kita perhati kat, filem dia yang penuh dengan hiburan yang melalaikan, tak ada seorang pun tuk peti yang mengharamkan. Sebab apa boleh mengharamkan? Ini mesti ada sebab tertentu. Antara faktornya kerana isu bangsa. Kerana yang buat ni antaranya bangsa Turki. Yang mana kalau kita betul-betul tidak berpegang dengan Islam, mana kita ada balah. Mesti ikut Arab. Hak ni kata mesti ikut Turki. Hak paling betul adalah ikut Islam. Tak kira dia Arab ke, Turki ke, Cina ke, India ke, Siam ke. Yang pentingnya ikut Islam. Kalau kita kata kita nak bawa Islam, dia tak boleh kita nak rakyat dengan bangsa. Mesti kerana bangsa ni mula-mula menerima Islam tak boleh. Tak kira siapa dia. Kalau negara kita ni Melayu ke, India ke, Cina ke, Siam ke, kalau dia beriman kepada Allah Taala, kalau dia beramal dengan amal soleh, kalau dia cukup kriteria dia sebagai seorang pemimpin, kita kena angkat dia. Contohnya macam itulah. Baru boleh sesat masalah. Kalau dalam buku ni dia beri contoh macam seorang doktor. Seorang pocik nak pergi jumpa, dia royak sakit perut. Jadi kalau doktor ni hak jenis doktor saja, tidak pakar, tidak ada tanggungjawab, maknanya dia pakai pecek di perut, pakai bagi obat selalu. Tapi kalau doktor tu, doktor yang pakar, doktor yang betul-betul menguasai ilmu dia, mana sakit perut, tapi dia cek tangan, dia cek mata, dia cek belakang lah, sebab semua ada kaitan. Begitu juga Islam nak gambarnya. Masalah ni dia berkaitan dengan keseluruhan kehidupan. Sebagaimana seorang doktor, kalau betul-betul dia nak rawat pesakit dia, dan pesakit dia kena terima. Walaupun dia kata sakit perut, tapi dia ada kaitan. Nak tahu penyakit, dia kena jelai lidah, dia panggil. Cek lidah, cek LU, cek mata, apa semua sekali. Barulah boleh sesat penyakit seorang pesakit lah. Boleh sesat. Begitu juga Islam ni, kita kena yakin macam tu. Dia tidak berkait dengan bangsa, dia tidak berkait dengan keturunan, dia tidak berkait dengan pangkat, dia berkait keseluruhan manusia ni, tak kira siapa. Yang pentingnya betul-betul beriman kepada Allah, beramal soleh, tak kira masa, tak kira tempat, siapa ke akhirat, Islam hak terbaik hak kita kata. Jadi sesuai dengan ayat Quran sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana kita faham. Itu makna inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Jadi salah satu cara kita nak ta'bir
nikmat yang terlalu banyak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah kita tahu kesempurnaan nikmat ni adalah hidayah. Sebab itulah kita minta sama dalam sembahyang kita, ihdinas siratal mustaqim. Tamam an-nikmah, kesempurnaan nikmat ni hidayah daripada Allah Subhanahu Taala. Dan antara benda nikmat yang kita kena rasa adalah sembahyang. Sembahyang ni satu nikmat. Dia bukan hanya satu kefarduan, belah-belah mana pun kita kena buat. Dia memang dia fardu, memang dia wajib, tapi dia adalah satu keperluan. Sebagaimana perlunya kita kepada makan minum, begitu juga perlunya kita nak takbir rasa syukur kita, ibadat kita dalam bentuk yang paling sempurna, iaitu solat, iaitu sembahyang. Takbir yang paling sempurna. Dan dalam masa sama Allah Ta'ala juga nak supaya kita wanhar, pengorbanan. Wanhar ni, pengorbanan ni kita kena ingat jugalah. Pengorbanan sama ada wanhar tu kita korban, sebagaimana kita orang Islam dan Nabi SAW juga tunjuk contoh terbaik. Di Hari Raya Korban, kita korban dan dia berkait dengan hubungan kita. Kalau solat ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Orang kata sebagaimana kita faham, kalau kita nak berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, maka kita sembahyang lah. Jadi sembahyang kat start daripada Allahu Akbar tu, bukan sebelum sembahyang lagi. Tanda kita ni nak bersih zahir dan batin, kita ambil wuduk dengan sempurna. Kemudian kita mula dengan takbir. Apa-apa pun Allahu Akbar. Apabila kita nak berurusan dengan Allah Ta'ala, maka kita mula dengan Allahu Akbar. Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha besar semua sekali. Jadi kita fokus interaksi kita dengan Allah Ta'ala. Setiap ayat Quran yang kita baca, setiap doa-doa yang kita baca dalam qiyam kita, dalam rokok kita, dalam sujud kita, itu gambaran kita sedang berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita baca dan kita faham, itu yang kita panggil satu nikmat yang besar. Kalau atas dunia ni kita berdepan dengan cabaran, dengan ujian, dengan kesusahan, kita cari peruntuk masa kita, terutamanya di waktu malam, kalau sembahyang sunat, di waktu sahur tu, antara masa yang paling sesuai untuk kita takbirkan ubudiah kita ni kepada Allah Ta'ala. Kita nak bermunajat, kita nak, orang Kelantan panggil nak kecek dengan Allah Ta'ala melalui sembahyang. Kalau kita nak dengar arahan daripada Allah, maknanya kita baca Al-Quran. Macam kita baca sekarang ni, seolah kita nak dengar arahan daripada Allah. Allah Ta'ala nak ayat apa pada kita? Kita baca, Inna a'tainakal kautsar. Ini Allah Ta'ala nak cerita pada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala kata, aku beri padamu ni nikmat yang terlalu banyak. Jadi kita dengar arahan daripada Allah, maka kita fikir, apa nikmat Allah Ta'ala yang terlalu banyak ni? Kita pun kaji. Ini yang kita panggil tadabbur, tafakkur. Maknanya kita ambil pengajaran daripada setiap ayat yang kita baca. Jadi kalau nak dengar arahan daripada Allah, baca Quran lah. Jadi orang yang tak baca Quran ni, orang yang tidak mendapat hidayat daripada Allah. Orang yang tak nak dengar arahan daripada Allah Ta'ala, maka dia tidak sama duduk atas dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata, salah satu cara mu nak takbir nikmat yang terlalu banyak ni, mu kena buat ibadat pada aku. Ibadat khusus, sembahyang. Dalam masa sama, mu kena jaga hubunganmu dengan dunia ni, dengan alam sekitar, dengan manusia khususnya. Hak dekat denganmu, kaum kerabat, kaum keluarga ke, hak yang seakidah denganmu, orang Islam. Bahkan dengan non-Muslim. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi, wanhar ni korban, dan dia juga memberi makna, wanhar ni kita kena korban syahwah kita. Nafsu kita ni. Sebab nafsu kita ni menyebabkan seseorang ni, kalau kita tak mampu urus dengan baik, dia menjadi orang yang fasik, orang yang fajir. Orang yang fajir ni, fujur ni, wa idzal biharu fujirat. Apabila nak berlaku kiamat, laut tu sendiri bergelora. Jadi laut bergelora, dia gambaran, maknanya dia akan menenggelamkan semua dunia makhluk ni. Semua manusia, makhluk tak selamat. Sebab dia bergelora.
lauk tu dia tak boleh nak urus dah kedudukan dia. Jadi begitu juga kita manusia ni. Manusia ni yang jadi tolol, yang jadi jahat, yang jadi fujur ni kerana apa? Kerana gelora nafsu dia tu dia tak boleh nak urus dengan baik. Jadi wanhar dia juga memberi makna kita kena korban nafsu kita yang bergelora ni, yang nak buat semua benda tak fikir dosa pahala. Jadi kita kena korban. Itu antara makna dia. Cuma kebiasaannya kita terjemah wanhar ni korban di hari raya, korban lah. Dan Nabi SAW tunjuk. Dan dalam buku ni dia cerita macam mana cara korban yang terbaik. Korban yang terbaik maknanya kita sembelih, itu pun dia berkait dengan niat juga. Kadang-kadang kita korban, kita manusia ni duk fikir, oh daging ni nak buat apa? Nak buat kabab ke, nak bakar ke, nak gola ke. Itu atas kita lah. Tapi sebenarnya niat korban ni adalah untuk kita takbirkan keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Kita korban walaupun kita habis duit. Dan dia berkait dengan macam mana nak pastikan kehidupan keseluruhan ni dalam keadaan aman. Kalau kita sihat, kita makan sedap, kita nak juga pastikan orang keliling-keliling kita ni, sama ada hak kita kenal ke ataupun hak tak kenal ke, supaya dia orang juga boleh hidup. Benda asas, kemudahan asas tu. Antaranya melalui agihan daging-daging korban. Dan dalam buku ni, muka surat 91 tu, kalau kita solat ni contohnya, sebab kita panggil solat ni adalah bentuk ibadat yang paling sempurna. Kalau kita perhati masa kita qiyam ke, masa kita rukuk ke, masa kita sujud ke. Jadi kalau kita sujud tu, dia panggil sujud anggota 7. Melibatkan dahi kita, melibatkan dua belah tapak tangan kita, melihatkan dua kepala lutut kita, melihatkan dua butung kaki kita tu. Semua sekali takbir sujud kepada Allah Ta'ala. Tidak ada bentuk ibadat yang paling sempurna melainkan ibadat solat lah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Satu kebaikan yang kita buat, sembahyang ke, kita korban ke, kita buat apa saja kebajikan ke, balasan di sisi Allah tu berganda-ganda. Kebaikan kita buat dibalas dengan 10 kali ganda. Tetapi kalau kejahatan kita buat, nak royaknya Islam ni comel, dia nak supaya kita tidak buat kejahatan. Kalau kita buat kejahatan balasan jahatnya lah. Tapi kalau kita buat kebaikan, kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda. Kalau mengikut ayat ni surah Al-An'am ayat 160. Nak royak Allah Ta'ala ni maha sempurna, penuh dengan sifat Rahman Rahim dia. Sama sekali dia tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Baik. Dalam buku ni dia sebut muka surat 93 ni, cara kita nak agih daging korban ni. Ada orang buat jamu, terserah lah. Tapi Tok Guru kata kalau jamu ni tidak semua keluarga tu boleh menikmati. Takkanlah jarang dia boleh bawa semua ahli keluarga dia. Biasa dia suami isteri, anak seorang dua. Kemudian pula bentuk, kadang-kadang orang ni cita rasa lain-lain. Hak ni suka gula, hak ni suka pericik, hak ni suka kuah, hak ni suka goreng. Jadi lebih baik kita bagi daging lah. Jadi keluarga itulah yang menentukan. Jadi semua boleh rasa mengikut cita rasa masing-masing. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang benci mu, orang yang lawan mu, orang yang tidak suka pada mu, sebenarnya orang yang putus rahmat Allah Ta'ala. Orang yang tidak mendapat keberkatan dalam kehidupan dia. Orang yang lawan Islam, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tidak beriman dengan Allah, orang yang buat amalan-amalan keburukan, kejahatan. Hak ni sebenarnya al-abtar. Hak kita kena yakin. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang marah kepadamu, orang yang benci kepada kamu, orang yang lawanmu, orang yang tak suka kepadamu, apa yang kamu bawa itulah al-abtar. Lebih-lebih lagi kita kena ingat kehidupan kita di akhirat kelak lah. Yang mana semua sekali tak akan dapat membantu kita kecuali amalan kebajikan.
hak yang kita buat. Kalau dalam surah Abasa tu, ayat yang ke-34, muka surat 95 tu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Ingat pada hari seseorang itu lari daripada saudaranya. Tak ada dah nak minta tolong ke tak boleh. Adik-beradik ke, mak kita ke, ayah kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita, hak paling rapat, hak kita biasa manusia sayang pada semua. Hak ni pun tak boleh kita nak minta tolong, tak boleh dia nak tolong kita. Masing-masing fikir tentang diri masing-masing di akhirat kelak. Mana sebab itulah semasa duduk atas dunia ni lah, semasa kita hidup lagi ni, kita kena fikir pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak lepas gerah di akhirat gak, kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya dalam buku ini dia bawa satu cerita masyhur di India. Dia kata betul ke tak betul, yang pentingnya kita boleh ambil pengajaran. Seorang raja yang benar dalam satu peperangan, dia suka sangat, akhir sekali dia panggil semua pekerja-pekerja dia, termasuk gundik-gundik dia, dia buka tawaran. Boleh minta apa saja nak minta. Hak ni minta tu, hak ni minta ni, macam-macam lah. Sebab raja ni terlalu suka. Cuma seorang gundik dia ni tak minta apa. Senyap je. Jadi raja tanya, sebab apa mu tak minta? Orang lain minta belaka. Jadi dia kata, aku hanya nak pada mu je. Aku tak say. Aku nak mu. Nak mu sebagai raja dan aku nak hidup bersama mu. Maknanya, kefahaman dia, apabila raja ni ambil dia, sama-sama, sebagai gundik ke, kalau orang bukan Islam, atau sebagai seorang isteri ke, semua benda hak berkait dengan raja, semua akan jadi milik dia. Artinya, kita ni, kalau kita nak semua benda, termasuk nikmat yang Allah Ta'ala sedia, maknanya kita kena jadi betul-betul hamba Allah Ta'ala sepenuhnya. Tak boleh kita nak syirik dengan makhluk yang lain. Semua sekali, mesti kita fokus kepada Allah Ta'ala. Jadi di sini dia wari syair daripada asalnya daripada Abu Firas Al-Hamadani. Wa kullul ladhi fawqat turabi turab. Semua benda di atas tanah ni, semuanya akan jadi tanah belaka. Artinya, semua nikmat yang kita perolehi ni, kalau kita tidak jelas hala tuju kita matlamat hidup, maknanya akan jadi binasa belaka dan tidak memberi manfaat kepada kita hidup di akhirat kelak. Artinya, kalau kita tahu kita ni asal daripada tanah, dalam keadaan mana kehidupan kita akhirnya berakhir dengan tanah, tetapi kita akan dibangkitkan semula, maka terbaik bagi kita adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falaitaka tahlu wal hayatu mariratun. Kadang-kadang kita duduk atas dunia ni, kita nak hak mani-mani, hak sonok-sonok, hak suka-suka saja. Tapi wal hayatu mariratun. Hidup ni kadang-kadang kita akan berdepan dengan marirah, kepahitan tu, kesusahan tu. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Kadang-kadang kalau boleh, keseronokan kita ni apabila semua orang suka, semua orang redha, tetapi susahnya kalau makhluk ni dia murka, susah juga hidup. Walaital ladzi baini wa bainaka amirun. Mungkin hubungan aku dengan engkau tumbuh subur, wa baini wa bainal alamin khurabu. Tapi tak ada faedah juga kalau hubungan kita dengan alam semesta ni, dengan Allah Ta'ala hancur. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Apabila benar cinta ini daripadamu, maka segala akan menjadi ringan dengan mudah. Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Kalau kita contohnya kita berkasih, kita bercinta dengan seorang yang boleh curahkan seluruh kasih sayang dia, maka semua benda akan jadi mudah belakalah. Wa kullul ladzi fawqat turabi turabu. Semua benda atas dunia ni akan jadi hancur, akan jadi tanah belaka. Artinya cinta kita ni kena yakin sepenuh kepada Allah SWT tanpa syirik. Jadi ta'bir yakin kita, cinta kita kepada Allah adalah kita taat, kita beriman sepenuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang boleh kita ambil pengajaran daripada
surah Al-Kausar. Semoga kita mendapat manfaat yang terbaiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.